Okey, Jepun seperti yang saya selalu katakan adalah satu negara yang sangat-sangat orang kata fragile kepada bencana alam. Okey, walaupun macam tu, mereka tak duduk berserah saja, mereka menggunakan segala kepakaran dan teknologi yang ada untuk terus bertahan. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak bercerita mengenai kejadian gempa bumi yang berlaku di Fukushima. Baru-baru ni, gempa bumi bermagnitud 7.3 telah melanda Jepun yang berpusat di Fukushima ataupun dengan skala intensiti 6 kalau ikut skala intensiti Jepun lah, iaitu kedua paling teruk dalam skala intensiti tersebut. Okey, gempa bumi kali ini menyebabkan sekurang-kurangnya 50 orang cedera dan 950,000 rumah terputus bekalan elektrik. Okey, bagaimanapun tak ada amaran tsunami dikeluarkanlah ketika tu. Okey, gempa bumi ni dikatakan sebagai gagaran susulan selepas 10 tahun Great East Japan Earthquake, iaitu gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat yang berlaku pada tahun 2011 yang menyebabkan kebocoran nuklear di Fukushima dan tsunami yang sangat dahsyat lah ketika tu kan. Okey, yang menariknya sebelum gempa bumi tu benar-benar berlaku, rakyat Jepun ataupun penduduk Jepun di seluruh Jepun dah menerima amaran awal, iaitu seawal 80 saat sebelum gempa bumi ni benar-benar berlaku. Okey, menariknya macam mana ia dilakukan? Okey, sebenarnya Jepun dia mempunyai satu teknologi untuk mengesan gempa bumi antara yang paling canggih di dunia lah. Okey, teknologi ni dinamakan Seismic Isolation System. Seismic Isolation System ni sebenarnya dia mengesan P wave, iaitu gagaran awal gempa bumi yang biasanya tak bahaya lah dan dia mempunyai gelombang pendek ataupun short wavelength. Okey, dengan mengesan awal P wave ni, Jepun boleh estimate lah ataupun boleh kira, boleh jangka dekat mana ia berpusat atau dekat mana gempa bumi ni bermula, dan dia boleh jangkakanlah kerosakan yang bakal berlaku di kawasan sekitarnya dan sejauh mana gempa bumi ni boleh merosakkan harta benda dan sebagainya. Okey, lepas dah tahu dekat mana lokasi pusat gempa bumi ni berlaku, dan kemudian Jepun akan menghantar notifikasi kepada semua rakyatnya di Jepun untuk bagi yang kata heads up lah ataupun amaran awal. Mungkin dalam masa beberapa saat selepas ni akan berlaku satu gempa bumi yang berskala macam ni atau gempa bumi yang teruk ke, macam itulah. Rakyat lebih bersedia menghadapi gempa bumi yang bakal melanda. Okey, biasanya susulan beberapa saat lepas tu akan berlaku gempa bumi yang betul-betul lah, yang betul-betul besar lah. Okey, yang ini dipanggil S wave ataupun gelombang yang lebih panjang, dan gelombang ni dia lebih destruktif dan merosakkan lah. Okey, mungkin ada yang tertanya apa yang boleh dibuat dalam masa 80 saat. 80 saat tu macam pendek je, dalam seminit setengah macam tu kan. Okey, sebenarnya banyak. Banyak yang kita boleh buat dalam masa 80 saat di waktu-waktu kritikal seperti ini. Okey, contohnya dalam masa 80 saat kereta di jalan boleh berhenti. Okey, operation di hospital boleh dihentikan. Lift yang tengah bergerak boleh berhenti, dan kalau kita kat rumah kita boleh cari tempat untuk sembunyikan diri lah. Okey, biasanya kalau kat rumah kita tak, kalau kita terima amaran gempa bumi, kita tak akan keluar rumah. Sebaliknya kita akan menyorok di dalam rumah ataupun di tempat-tempat yang kita boleh lindungi kepala dan tengkuk kita. Okey, kepala dan tengkuk adalah dua bahagian badan yang sangat-sangat fragile waktu gempa bumi. So jadi waktu gempa bumi, bila kita berada di rumah, kepala dan tengkuk memang diberi prioriti lah untuk dilindungi. Mungkin ada yang tertanya, amaran awal 80 saat ni pernah dibuktikan berguna ke sebelum ni? Okey, sebenarnya pernah pada tahun 2011 yang gempa bumi yang sangat dahsyat tu yang berlaku. Sebenarnya seismometer dekat Pulau Kinkazang dia telah mengesan P wave ni lebih awal dan dia menghantar isyarat kepada semua Shinkansen dekat Jepun lah ketika tu. Jadi masa tu semua Shinkansen dia berhenti operasi, dan dalam keadaan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat tu hanya satu saja Shinkansen yang kemalangan, tapi tak ada kemalangan juga dilaporkan lah disebabkan oleh kemalangan Shinkansen tu. Cuma kalau kita tengok intensiti gempa bumi yang berlaku ketika tu memang sangat-sangat dahsyat. So macam
dengan amaran awal yang dikesan di Pulau King Khazan ni, memang dia sangat-sangat membantulah. Bayangkan kalau gempa bumi berlaku tapi tak ada amaran dikeluarkan dengan Shinkansen yang berkelaujuan sangat tinggi 300 km sejam, memang orang kata sangat-sangat berbahayalah. So pada saya personally rasa teknologi ni memang sangat-sangat membantu, especially terutama kepada orang Jepun yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian ataupun bencana alam seperti inilah. Okey, Jepun seperti yang saya selalu katakan adalah satu negara yang sangat-sangat orang kata fragile kepada bencana alam. Okay, walaupun macam tu, mereka tak duduk berserah saja, mereka menggunakan segala kepakaran dan teknologi yang ada untuk terus bertahan. Okay, nevertheless, please pray for Japan. Okay, itu sahaja perkongsian saya. Harap bermanfaat. Assalamualaikum.